Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Kuala Lumpur menentang pasukan Perak, yang mana tahniah buat pasukan Kuala Lumpur selepas 11 tahun mereka berjaya menang lawan dengan Perak 3-0 hasil jaringan daripada Dominic Da Silva dan juga 2 daripada Rommel Morales. Okey, game ni sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan Perak adalah pasukan yang sepatutnya digelar pasukan yang terkuat dalam Liga Super ataupun Liga Malaysia. Tetapi apa yang dah terjadi kepada Perak dalam saingan Liga Super tahun 2021 ni? Asyik mengalami kejutan demi kejutan yang tak terhingga dan tak terduga, kan. Kesian kepada peminat Perak apabila mereka disajikan dengan persembahan yang begitu memilukan dan menyedihkan. Yang lagi sakit adalah menyayat hati. Okey, tanpa buang masa kita ulas game ni. Sebab apa? Sebab aku dengar cerita ada orang kata pemain-pemain Perak tak dibayar gaji 2 bulan dah. Dan yang paling penting, coach Perak pula, pemain-pemain import yang dibeli adalah tidak menepati cita rasa ataupun bukannya pilihan coach yang sebenarnya. Jadi mungkin itu masalah dalaman lah. Tapi aku tak mau bincang pasal masalah dalaman. Kita bincang pasal game semalam. Kita ulas pasal pasukan Perak dulu. Okey, aku nak cerita kekuatan dan juga kehebatan lah pasukan Perak pada perlawanan semalam. Walaupun kalah 3-0, tapi mereka ada kehebatan dan juga kekuatan mereka yang sebenar, iaitu di bahagian defensive line ataupun back four mereka di barisan pertahanan. Yang mana pada perlawanan semalam boleh katakan barisan pertahanan Perak bijak membuat offside trap ataupun perangkap offside kepada pasukan Kuala Lumpur. Kita tahu pasukan Kuala Lumpur ni adalah pasukan yang bermain dengan laju dan juga counter attack serta bermain dengan long ball position. Jadi pasukan Perak ni pandai main dengan offside trap, yang mana beberapa kali pada perlawanan semalam pasukan pertahanan Perak berjaya buat offside trap ke atas serangan pasukan Kuala Lumpur, yang mana ada beberapa gol dibatalkan oleh pengadil linesman sebab offside kan. Satunya gol Hadin Azman dan sebagainya. Itu adalah bukti Perak, barisan pertahanan Perak ni pandai buat offside trap. Tetapi bukan bermaksud mereka defend mereka solid, tetapi pandai buat offside trap lah, kan. Okey, itu yang pertama, kekuatan dan juga kehebatan pasukan Perak. Yang kedua, keeper dia Hafizul Hakim, yang mana pada perlawanan semalam Hafizul berjaya save beberapa percubaan daripada Dominic Da Silva, Paulo Joshua dan juga Rommel Morales untuk memastikan gawang mereka tidak dibolosi daripada 3. Kalau tak perlawanan semalam, kalau tak pandai buat offside, keeper tak cekap, memang semalam Perak kena bantai lebih 5-0 dah lah pada perlawanan semalam, yang boleh aku katakan. Jadi dua tu lah kehebatan pasukan Perak, yang lain semua kelemahan lah. Jadi kelemahan pasukan Perak yang paling ketara, hampa nak tahu tak apa dia, adalah di bahagian serangan, di bahagian final third ataupun attacking third pasukan Perak, yang mana Perak tidak mempunyai kualiti midfield yang mampu untuk menggerakkan ataupun mencorakkan perlawanan sebelum season ni. Yang mana bagi aku Perak merasai kehilangan Parthiban. Aku rasa Parthiban perlu lega daripada injet cepat sikit lah. Kalau tak, aku rasa macam ni payah Perak nak survive dalam Liga Super. Tak pasal-pasal kena relegate nanti, kan. Jadi aku rasa yang pertama adalah Perak tak ada midfield yang kreatif di bahagian tengah, yang mana mereka hanya mengharapkan Karika. Tetapi pada perlawanan semalam, Karika bermain di bahagian striker menggantikan Di Paula, dan juga Sergio Aguero bermain di bahagian striker juga membantu Karika. Jadi mereka tak ada midfield yang sangat kreatif, tetapi mereka mempunyai defensive midfielder yang sangat padu daripada Kenny Parash dan juga Leandro. Tetapi di bahagian tengah daripada Firdauh Sayadi dan juga Izzuddin. Tetapi dua pemain ni tak mampu untuk membuat apa-apa gerakan ataupun serangan yang berbahaya ke arah pasukan Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kreativiti. Okey, yang kedua adalah di bahagian serangan. Walaupun pada second half mereka membawa masuk Di Paula, tetapi permainan ataupun kesungguhan para pemain import mereka ini adalah seperti tidak mahu nak menang pun game. Yang mana shoot on target pun tak ada. Mereka dapat bola pun kadang-kadang tak mau ligan dan sebagainya. Yang mana mereka mengharapkan barisan tengah mereka dan juga barisan fullback mereka seperti Amirul Azhan, Nazirul Naim, Firdauh Sayadi, mengharapkan mereka ni menghantar bola ke dalam kotak penalti. Mereka tunggu nak tanduk ya. Macam mereka macam ni lah aku cerita. Macam bila Amirul Azhan dapat bola, Amirul Azhan crossing, Di Paula tu nak bola tu sampai dekat kepala dia. Dia tak mau pergi challenge langsung bola tu. Dia tunggu ya bola tu sampai kat kaki dia. Kalau tak sampai,
Dia biar, dia tak ligan. Loi, aku tak faham sebab apa main macam tu kan. Macam pemain-pemain Perak ni, dia tak ada semangat ataupun confident nak menang. Yang mana mereka bermain pada perlawanan semalam seperti mana hilang semangat macam tak ada harapan nak menang tu. Daripada awal game, bukan daripada lepas bolos dak. Daripada awal game depa bermain dengan sangat-sangat tak semangat. Aku rasa depa hilang momentum diri mereka, hilang kepercayaan diri pemain Perak ni. Jadi aku rasa mereka perlu perbaiki masalah dalaman. Aku rasa ada mengenai masalah dalaman ataupun pengurusan. Sekiranya perkara ini tidak diperbaiki, kemungkinan besar Perak akan jadi pasukan yang agak dibuli pada saingan Liga Super ni. Jadi perlukan perubahan, perlukan perancangan, perlukan segalanya untuk mengembalikan zaman kegemilangan Perak kan, seperti mana season-season sebelum ni. Jadi kemungkinan besar juga faktor parti ban tak ada memberi impak yang sangat negatif ataupun memberi impak dan kesan yang sangat besar kepada pasukan Perak kan, iaitu untuk pasukan Perak. Untuk pasukan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, you make comeback after 11 year, yang mana selepas 11 tahun mereka berjaya belasah Perak dengan 3-0. Siapa nak percaya Kuala Lumpur belasah Perak 3-0 weh? Siapa nak percaya kan? Jadi pada perlawanan semalam, pujian harus diberi kepada barisan tengah Kuala Lumpur yang diketuai oleh Paulo Josu, dan di bahagian defensif midfielder iaitu Akram Mahinan, yang mana player-player ni membuktikan yang mereka adalah pemain import yang berkualiti digandingkan pula dengan player tempatan yang berkualiti. Bahkan Roman Morales yang bermain di bahagian kanan menunjukkan dia mempunyai potensi yang sangat-sangat baik untuk bermain di posisi tersebut, dan gerakan-gerakan di bahagian kiri yang digerakkan oleh Hadin Azman membuktikan mereka mempunyai kualiti di bahagian midfield yang sangat-sangat cemerlang. Yang mana kelemahan yang mana kekuatan dan juga kehebatan pemain-pemain Kuala Lumpur ataupun pasukan Kuala Lumpur semalam, yang pertama adalah di bahagian midfield. Mereka lebih dominan dan menguasai bahagian midfield dengan tenang. Bahkan mereka juga berjaya menguasai sisi kanan dan juga sisi kiri padang, yang mana sisi kanan diketuai oleh Roman Morales dan sisi kiri diketuai oleh Hadi Azman. Bahkan ketika build up gameplay mereka yang bermain secara short passing dan one to pass, mereka juga mendapat backup ataupun support daripada fullback di bahagian kanan pasukan Kuala Lumpur, dan bahagian kiri yang disupport oleh Daniel Ting, yang mana pemain-pemain ini sangat-sangatlah cemerlang daripada segi passing dan juga overlapping. Bahkan di bahagian defense, mereka juga mampu bertahan dengan sangat cemerlang. Sebab apa? Sebab mereka ada defensive midfielder yang kebal di situ, iaitu Akram Mahinan, yang sangat bertindak dengan cemerlang pada perlawanan semalam. Dan apa yang paling penting, mereka bermain dengan counter attack, long ball position dengan mencari target man, dengan mereka meletakkan Dominic Da Silva sebagai striker tunggal pada perlawanan semalam, membuktikan yang Dominic Da Silva ni adalah seorang striker yang sangat berkualiti. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok macam mana Kuala Lumpur passing bola kat Dominic Da Silva. Dominic Da Silva dapat bola tu, dia boleh kontrol bola tu dengan gelecek dua defend Perak, gol. Wow, memang sangat-sangat cantik perlawanan permainan Dominic Da Silva ni, and memang berkualiti. Manakala untuk Roman Morales pula, dia mempunyai backup di bahagian tengah daripada Paulo Josu, yang mana Paulo Josu ni mempunyai kualiti passing dan juga vision yang sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Apabila satu hantaran dia mencari Roman Morales berjaya disudahkan dengan begitu mudah. Itu antara kekuatan dan juga kelebihan pasukan Kuala Lumpur. Mereka mampu untuk build up gameplay dengan sangat cantik, bermain dengan short passing, one to pass dan sebagainya. Dan mereka juga mampu untuk bermain dengan long ball. Jadi itu tak menjadi masalah untuk skuad kendalian Boyan Hodak ni untuk bermain dengan short passing ataupun long ball. Sebab apa? Sebab player mereka semua tu dah serasi, dah selesa kan untuk bermain dengan long ball ataupun short passing. Jadi secara rumusannya memang Kuala Lumpur semalam adalah pasukan yang lebih dominan dan lebih serasi di bahagian tengah, dan berjaya membuktikan yang mereka mempunyai chemistry sama ada untuk build up gameplay daripada bawah ataupun short passing ataupun bermain dengan long ball. Jadi untuk pasukan Perak, mereka perlu sedar dan bangkit untuk next game. Manakala untuk pasukan Kuala Lumpur, mereka boleh improve lagi untuk main dengan short passing seperti mana perlawanan semalam. Itu sahaja ulasan aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.